Selamat pagi, kita bersama lagi seperti biasalah dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda, tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah IPHRC, hak dan perlindungan pelarian. Dan kita ada tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya untuk bercakap tentang isu ini. Kita ingin mengucapkan buat pertama kalinya selamat datang kepada tetamu kita ini dan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman yang merupakan Pesuruhjaya Suruhanjaya Bebas Tetap Hak Asasi Manusia ataupun IPHRC, Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun OIC. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih beri peluang saya untuk hadir pada hari ini. Pertama kali tu ya? Pertama kali lah, Alhamdulillah. But you look so relax. So, jadi kita boleh sembang-sembang berkaitan dengan isu ini. Kita ada jangka masa yang cukup mencukupi sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Dan seperti biasa jugalah kepada anda yang mungkin ingin bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda, iaitu di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, Tok, kita tahu bahawa macam saya sebutlah, isu ini merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya. Dan negara kita juga sebenarnya menghadapi banyak masalah bila kita bercakap tentang pelarian-pelarian yang datang ke negara kita dan kita terpaksa memberi perlindungan dan sebagainya. Betul. Tetapi sebelum kita bercakap lebih mendalam lagi, barangkali ramai rakyat Malaysia yang mengetahui tentang kewujudan OIC. Tetapi mungkin ramai yang tak tahu bahawa dalam OIC itu sendiri ada apa yang disebut sebagai Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Jadi mungkin boleh Datuk terangkan fungsi dan peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya ini, Tok. Ya, terima kasih Datuk Syarkawi di atas soalan yang selalu diutarakan. Pertama soal OIC. Orang sudah sinis tentang OIC sebab penubuhan OIC itu sendiri kerana pembakaran Masjid Al-Aqsa. Namun isu Palestin sampai sekarang tidak ada 53 tahun, tak ada penyelesaian, tidak ada jalan keluar. Jadi kerana itu wajarlah soal OIC tersebut. Namun demikian perlu diingat bahawa OIC adalah badan antarabangsa yang kedua terbesar selepas bangsa-bangsa bersatu. Jadi suka tak suka kita kena memanfaatkan apa yang ada. Sebab tak ada platform lain. Kalau nak bicara soal masalah umat Islam, maknanya tak ada platform yang lain selain daripada dua badan ini, satu OIC, satu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mengapa Suruhanjaya Hak Asasi Manusia OIC ini ditubuhkan? Dia ditubuhkan pada idea ni pada tahun 2005. Tapi diwujudkan pada tahun 2011. Mengapa 2005 ianya mulai dilontarkan melihat hak asasi? Sebab kita ingat bahawa selepas War on Terror 2001, apabila Amerika Syarikat menyerang Afghanistan dan menjajah Afghanistan, sejak itu timbul masalah pelanggaran hak asasi yang begitu banyak di kalangan orang Afghanistan. 2001 kemudian di Iraq 2003 Iraq diserang, maka telah mencetuskan fenomena pelarian di kalangan bangsa Arab. Kemudian kita lihat di Libya apabila Muammar Gaddafi dibunuh. Kemudian di Syria. Jadi bermakna selepas 2001 kita lihat semacam War on Terror ini melaksanakan agenda regime change. Sehingga kan sekarang ni peta di Timur Tengah tersebut telah berubah wajah. Kalau Iraq terbagi bertiga, Syria kepada 4, Afghanistan dah
dah selesai lah kemerdekaan. Jadi isu ini menimbul pelanggaran hak asasi manusia yang paling banyak. Jadi respon OIC kepada isu ini adalah negara yang melibatkan umat Islam, Iraq, ya. Itu tak cerita lagi soal di Arakan, ya, kalau Timur Tengah itu kan bergolak, tapi mereka lari juga ke sini. Jadi hak asasi mereka dilanggar. Maka 2005 diperbincangkan di dalam OIC, dan pada 2011 baru ditubuhkan secara resmi, yang untuk pertama memberi nasihat kepada Setiausaha Agung OIC tentang pelanggaran yang ada dan apakah langkah-langkah perundangan yang boleh diambil, apakah langkah-langkah advokasi yang boleh kita lakukan. Mengadakan seminar, pada 5 bulan kita akan buat seminar di sini mengenai hak pelarian untuk mendapatkan pendidikan, dan juga mencadangkan jalan keluar kepada masalah pelarian yang ada. Jadi antara kejayaan IPSRC ini adalah mengheret Myanmar ke ICC, sehingga kan akhirnya Myanmar bersalah dan kena membayar ataupun bertindak untuk menjaga kebajikan orang Rohingya khususnya. Itu antara yang berjaya. Ya. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi tentang peranan yang dimainkan oleh IPHRC sendiri itu, ya. Saya juga nak dapat pandangan Datuk secara ikhlas lah. Bila kita bercakap tentang fenomena pelarian ini sendiri tu, masalah pelarian ini sendiri. How serious sebenarnya tu, ya, bila kita relate kepada negara kita sebagai sebuah negara Islam. Dan apakah kita juga sebenarnya sedang melihat ini sebagai satu masalah yang sekiranya tidak diberi kawalan yang sewajarnya mungkin akan menjadi satu masalah yang cukup besar sebenarnya. Ya, kita boleh melihat isu pelarian ini, ya. Bukan ciptaan kita sendiri. Ya. Ini kesan daripada perang. Perang yang bukan kita cipta. Jadi yang pertama, yang kedua, mereka menjadi pelarian bukan pilihan mereka. Ya, apa jaminan yang kita tidak akan jadi pelarian satu hari nanti? Tidak ada jaminan. Ya. Jadi maknanya fenomena pelarian ini dicipta oleh kuasa besar untuk melaksanakan agenda mereka. Jadi kita menjadi mangsa. Satu. Yang kedua, mengapa mereka datang ke Malaysia? Sebab Malaysia terkenal di arena antarabangsa sebagai negara Islam. Malaysia terkenal sebagai negara yang memperjuangkan hak asasi Palestin, Kashmir. Begitu rantang sekali. Ya. Jadi kerana itu mereka percaya bahawa inilah negara yang boleh memberi keamanan kepada mereka. Ya. Jadi di sini timbul dua masalah. Satu, masalah keselamatan, sebab seandainya kita mengalu-alukan mereka dengan terbuka, maka kita mungkin tak ada kemampuan untuk menanganinya. Tapi kadang yang kedua, domer kita, mereka itu melahirkan ini bukan pilihan mereka. Mereka terpaksa mencari sebuah negara yang mereka anggap negara yang seakidah, seiman, yang boleh membantu mereka. Dan image Malaysia ni sangat cantik. Sebuah negara yang selamat juga tu, ya. Dan negara yang selamat, dan negara yang aman. Betul. Jadi bila kita bicara soal mereka melahirkan sini, ini memberi satu mesej bahawa negara kita ni dipilih oleh mereka untuk mendapat perlindungan. Tapi macam mana nak balance antara isu lambakan nanti mereka akan datang begitu ramai, kita tak terkawal, dengan semangat satu akidah sebagai negara Islam. Yang inilah balance inilah yang perlu kita laksanakan, dan tidak mudah. Saya pun tidak mudah. Okey, tidak mudah itu nanti kita akan bincangkan lagi Datuk, ya. Tapi sesuatu yang saya lupa tadi, kita juga ingin mengambil kesempatan ini sebenarnya untuk mengucapkan tahniah kepada Datuk sendirilah, kerana telah pun dilantik sekali lagi untuk mewakili Malaysia dan juga wilayah Asia ke Suruhanjaya OIC IPHRC ini. Mungkin ada juga pengalaman menarik yang boleh kita kongsi bersama dengan Datuk lah ketika bersama OIC dan IPHRC setakat ini. Satu perkara yang sangat menarik, sebab selama ini pengalaman saya di lapangan melalui NGO, melalui Global Peace Mission khususnya. Namun demikian, bila
Wisma Putra mencadangkan nama saya untuk bertanding di dalam sidang pemilihan sebagai Petrusjaya. Alhamdulillah, term yang pertama 2019 Ogos saya telah terpilih untuk 3 tahun, dan pengalaman ini membuka saya punya minda tentang diplomasi peringkat OIC dan juga peringkat antarabangsa. Di situ kita berbincang mengenai masalah umat Islam di seluruh dunia, dan saya fikir memang cukup banyak, cukup banyak. Oleh kerana saya lihat dunia Islam ini umpama ibu anak ayam kehilangan ibunya. Kita punya 57 negara tapi dia tak ada ibu, dia tak ada ketua. Jadi masalah itu rencam dan begitu banyak. Jadi kerana itulah saya melihat bahawa masalah sebagaimana yang disebut oleh kalau PM kita mengkritik PBB dan kuasa veto, OIC juga kita kena bermuhasabah. Mengapa kita tak mampu menyelesaikan masalah Palestin? Sebab ditubuhkan kerana masalah pembakaran Masjid Al-Aqsa. Mengapa sampai sekarang tak boleh selesai? Kemudian masalah Afghanistan, baru berjaya mereka memberikan diri, sampai sekarang tak ada lagi sebuah negara Islam pun yang berani mengiktiraf Afghanistan, sedangkan mereka perlukan bantuan kita. Jadi ini antara perkara yang membuka minda saya bahawa sangat rencam, tapi kita kena bermuhasabah. What went wrong? Kalau PBB kita tahu masalahnya masalah kuasa veto, tapi dalam negara OIC apa yang salah di situ? Di mana puncanya menyebabkan kita tak mampu untuk bertindak, sehingga kan kita jadi bahan lelucon OIC. Setakat itu sajalah yang menjadi gambaran orang. Tapi pengalaman ini membuka mata saya, dan ini adalah challenge dan pengalaman yang besar. Saya rasa bahawa imej Malaysia sebagai suatu, walaupun kita negara kecil, tetapi sangat dihormati. Suara kita ini sangat dihormati. Saya suka bila Datuk sentuh tentang kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika menghadiri persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini, dan ianya mendapat pujian yang cukup meluas sebenarnya daripada negara-negara lain. Dan beliau juga sebenarnya membidas PBB sendirilah kerana gagal untuk melaksanakan apa yang dibangkitkan, terutamanya isu yang melibatkan pelarian Myanmar sebagai satu contoh yang cukup jelas sebenarnya. Betul. Dan PM juga mahu supaya negara seperti UAE menggunakan statusnya sebagai ahli bukan tetap di PBB bagi mengetengahkan isu-isu antarabangsa, terutamanya yang berkaitan dengan pelarian Myanmar ini. Apakah Datuk melihat bahawa ini satu langkah berani yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, satu langkah yang perlu diberi perhatian serius oleh PBB sebenarnya? Saya menganggap bahawa suara Yang Amat Berhormat PM tersebut diwakili oleh dunia yang bukan mempunyai kuasa veto. Jadi sekali lagi Malaysia telah menampilkan dirinya. Kalau OIC itu sudah dihormati, namun menjadi champion kepada isu-isu global. Jadi soal kuasa veto ini merupakan penghalang kepada penyelesaian kepada masalah-masalah yang lain. Bagaimana kuasa veto itu menyelamatkan Israel yang berkali-kali, berpuluh-puluh kali melanggar resolusi Bangsa-Bangsa Bersatu yang tidak ada tindakan apa-apa. Sedangkan Afghanistan diserang, Iraq diserang, Libya diserang di atas tuduhan-tuduhan yang tak masuk akal. Jadi saya fikir ini suatu kenyataan tegas yang perlu diberi penghargaan, dan itu sepatutnya menjadi dasar trust kita untuk menampilkan Malaysia sebagai suara the conscience of the global voice yang menentang penguasaan 5 negara yang sentiasa menggunakan veto untuk kepentingan politik mereka. Satu lagi aspek, kebetulan kita bercakap tentang apa yang berlaku di PBB, apa yang telah pun disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Satu lagi isu yang dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah tentang
apa yang berlaku di peringkat ASEAN itu sendiri adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian yang serius. Kesepakatan 5 perkara ASEAN itu sendiri tidak dipatuhi dan tidak dihormati oleh Myanmar sebagai satu negara yang perlu sebenarnya untuk menggerakkan apa yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN. Jadi bagaimana Datuk melihat tentang isu ini sebenarnya? Ya, pertama bagi saya, Myanmar patut menghormati dan berterima kasih kepada Malaysia. Kerana Malaysia yang membuka jalan untuk Myanmar masuk ke ASEAN, dengan tujuan supaya tit for tat lah, kita mana you scratch my back, I scratch your back. Namun demikian tak berlaku di Myanmar. Jadi maknanya mereka tidak melihat ni sebagai favor yang perlu dibalas dengan favor. Dan Malaysia menderita kerana isu tindakan Myanmar terhadap golongan etnik minoriti, khususnya Rohingya. Jadi kita menanggung, kita menderita kerana tidak tanduk mereka. Jadi kerana itulah agak malang ASEAN kita terikat dengan konsep consensus. Everything has to be consensus. Sedangkan ini perlukan satu tindakan bersama. Ya, Malaysia marah sebab kita antara yang paling banyak mendapat ataupun menaungi, menyelamat, membantu masyarakat Rohingya. Namun demikian, apakah negara-negara lain yang tak terlibat membiarkan diri? Jadi dari segi itu solidariti ASEAN itu sendiri diuji sejauh mana kesepakatan itu perlu dilaksanakan. Dan saya rasa wajar untuk kita tegas, dan saya difahamkan Menteri Luar sangat konsisten dalam isu supaya isu ASEAN lima perkara tersebut mesti dilaksanakan dan telah dipersetujui. Tapi mengapa belum dilaksanakan dan mengapa tidak ada tindakan? Ini masalah. Again, tidak ada satu enforcement bagi melaksanakan segala keputusan yang telah diputuskan. Okey, kita tinggalkan dulu tentang isu di peringkat antarabangsa itu. Kita nak dapatkan pandangan Datuk jugalah tentang isu yang menjadi fokus kepada OIC dan juga IPHRC ketika ini tu. Mungkin kita boleh kongsi bersama. Ya. Kita insya-Allah pada 5-6 bulan ini kita telah kerajaan Malaysia bersetuju untuk menjadi host kepada sidang IPHRC mengenai Islamic perspective, the right to education. Maknanya pelarian ini datang kalau tidak diberi pendidikan, dia akan duduk sini juga 10 tahun, 20 tahun. Jadi sekiranya mereka tidak diberi pendidikan, dia akan melibatkan social cost. Mereka akan terlibat dalam gejala-gejala yang tidak elok, yang merosakkan fabrik sosial kita. Jadi kerana itu kita berpandangan mereka wajar diberikan pendidikan, supaya bila mereka mendapat pendidikan, mereka faham budaya kita, mereka mendapat pendidikan, mereka mengerti erti bersyukur, dan seandainya mereka itu akan dihantar ke negara ketiga, mereka senang untuk adapt kepada situasi itu. Sebab kalau kita tidak memberikan mereka pendidikan, maka mereka akan duduk di sini juga. Bayangkan seorang anak muda yang dah 20 tahun tak reti membaca dan juga menulis. Apa akan berlaku kepada masyarakat, dan dia memberi kesan kepada masyarakat kita yang lain. Berapa ramai yang boleh kita tahan, ramai juga yang berada di luar. Jadi kerana itulah kita berpandangan bahawa pendidikan itu harus diberi keutamaan, sebab ini merupakan suatu pelaburan jangka panjang. Dan Malaysia telah pernah buat ni, Datuk. Kita ingat masa zaman Bosnia, kita telah membawa pelajar-pelajar daripada Bosnia datang belajar di Malaysia selama 5 tahun. Kita bagi mereka pendidikan, kemudian mereka pulang bila Bosnia sudah aman, mereka pulang, dan sekarang mereka menjadi orang besar di Bosnia. Dan mereka goodwill Malaysia di Bosnia sangat tinggi, oleh kerana mereka ingat kita telah pernah dididik pada waktu susah dahulu, dan sekarang mereka adalah penasihat kepada Perdana Menteri,
mereka ada banker, mereka adalah pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang mereka menganggap bahawa selepas Bosnia, negara yang mereka sayang adalah Malaysia. Menarik. Jadi goodwill itu ada kat kita. Betul. Ya. Okey Tok, semakin menarik sebenarnya informasi-informasi yang kita kongsikan ini, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika Tok. Nanti Datuk pun mungkin dahaga boleh minum dulu. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, macam saya katakan, anda juga sebenarnya kami beri ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Ini merupakan isu yang cukup relevan dan penting sebenarnya. Jadi gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 0326979767, 0326979768. Kita lihat dulu. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang isu yang saya anggap cukup menarik dan penting sebenarnya, iaitu IPHRC, Hak dan Perlindungan Pelarian. Dan alhamdulillah kita tentunya masih lagi bersama dengan berbahagia Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman, iaitu Pesuruhjaya Suruhanjaya Bebas Tetap Hak Asasi Manusia dan juga mewakili Pertubuhan Kerjasama Islam. Baik, sesuatu yang penting tadi pun Datuk menyentuh tentang goodwill, Datuk menyentuh tentang education yang diperlukan oleh pelarian-pelarian yang datang ke negara kita ini. Tetapi dari segi kemampuan itu pun jadi persoalan yang menarik jugalah. Apakah negara kita sebenarnya masih lagi mampu sebenarnya untuk menampung kehendak untuk memberi pendidikan kepada pelarian-pelarian ini sebenarnya tu? Ya, saya rasa sekiranya dunia antarabangsa, kalau katakanlah ASEAN yang tak terlibat dengan isu pelarian ini, umpamanya Singapura, Brunei, boleh mengisi tabung untuk mendidik mereka. Sebab kita tetap menanggung kos. Kos tahanan, makan minum kena tanggung juga. Betul. Jadi pada kos itu tidak produktif. Baik kita gunakan kos tersebut untuk mendidik mereka, supaya mereka lebih bertamadun, lebih menghargai. Seandainya mereka dihantar ke dunia ke negara ketiga pun, mereka sudah boleh adapt, dan pasti mereka akan terhutang budi dengan kita. Kita tak tahu waktu ini mereka menderita. Mana tahu satu hari nanti besok kita pula tak pasal minta bantuan daripada mereka. Jadi dari segi itulah saya bersetuju, itu nak balance antara kemampuan, keselamatan negara dengan kemanusiaan. Balance itu sangat delicate. Kalau kita menekankan soal keselamatan semata-mata tanpa memikirkan bahawa mereka ni datang bukan kerana pilihan mereka. Mereka pun tak nak datang Malaysia. Tapi kerana Malaysia ada image yang baik, mereka mengharapkan bantuan daripada kita. Macam mana nak balance itu? Ada segitulah yang kita cuba nak menekankan. OIC umpamanya menekankan sekurang-kurangnya beri mereka pendidikan. Again, adakah kita mampu? Ya, dari segi itulah dalam konteks ASEAN umpamanya. Apa salahnya kalau Singapura menampung sedikit, Brunei menampung sedikit, kurang-kurang Thailand ada juga sebahagian daripada pelarian. Indonesia ada sedikit. Tapi negara yang kita anggap kaya tersebut share the burden. Atau sokong itu kita boleh lakukan, sementara nak menyelesaikan masalah Myanmar yang degil sampai sekarang. Ini masalah kita. Dia tak peduli dah. Dia don't care. Betul. Tentang apa yang berlaku. Sementara itu tak selesai, kurang-kurangnya bantulah Malaysia. Dari segi itu saya fikir perkara yang boleh kita fikirkan dalam konteks ASEAN. Taklah kita marah kalau tidak ASEAN. I have nothing to do. Saya tak ada pelarian. Cuci tangan aja. Cuci tangan. Sedangkan kita apa makna tertubuhnya kesepakatan ASEAN? Ada segitu poinnya. Okey, kita dimaafkan Tok, ada panggilan di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Sekretari dan ahli panel. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Okey, tanya kepada Datuk yang jadi yang telah pilih jadi Pesuruhjaya Asasi di OIC. Yang pertama mengenai soalan saya punya pandangan.
kita tengok apa di Rohingya kan, dia sebab isu agama menyebabkan orang Islam kan, dia lari jadi pelarian lah. Jadi kita tengok OIC kan dan PBB tengok kenapa dia orang tak ambil perhatian ni. Saya tengok dia seolah-olah telah menghina orang Islam di Rohingya tu. Okay. Kemudian di Palestin kita tengok akibat peperangan dengan Israel, orang-orang Palestin tu telah melarikan diri. Itu menyebabkan Israel telah menguasai tanah-tanah apa di Palestin tu kan. Sampai dia orang jadi macam seketing kera dengan jadi kecil lah. Daripada besar tanah dia orang jadi kecil. Jadi bagaimana pandangan Datuk dalam hal ini supaya OIC lebih main peranan lebih baik lagi daripada dahulu hingga sekarang. Okey. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Nanti Datuk akan jawab persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita lah. Tapi sebelum itu, bila kita bercakap tentang hak pelarian, ini pun sesuatu yang penting juga sebenarnya kita war-warkan kepada penonton-penonton kita. Apa hak mereka sebenarnya sebagai pelarian? Kita hak mereka sebagai orang Islam, mereka itu muhajirin. Sebab sejarah Islam adalah sejarah muhajirin ansar. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, dia sebagai muhajirin disambut oleh ansar. Jadi dalam konteks Islam, atas hak sebagai sesama Islam, kita bertanggungjawab untuk membela mereka. Jadi dari segi itu konsep muhajirin ansar. Kita mengatakan kita tak ada kemampuan. Tapi dalam konteks Islam, Allah menyebut maknanya Allah Taala akan menolong kamu selagi mana kamu menolong orang yang memerlukan. Jadi bermakna kalau kita belanja 1 juta, kita kena yakin bahawa kita akan dapat 10 juta. Kita bagi 10 juta, kita akan dapat 100 juta. Itu dalam konteks Islam. Dalam konteks kenegaraan, mereka juga punya hak yang dijamin oleh universal human rights. Sebagai manusia, mereka perlukan bantuan sebab ini bukan pilihan mereka. Kalau mereka datang saja-saja, negara mereka aman di Myanmar, datang saja, mereka economic migrant. Yang itu ada masalah. Tapi nyawa mereka terancam kerana mereka beragama Islam. Tanggungjawab kita sebagai orang Islam kena bantu mereka. Tapi di mana kemampuan kita untuk melakukan? Di situ faktor keyakinan tentang bantuan daripada Allah Ta'ala. Tadi Ridwan pun membangkitkan tentang isu yang mungkin Datuk sentuh semintas lalu tentang peranan yang harus dimainkan oleh PBB khususnya dan juga OIC. Dan bila kita bercakap tentang isu Rohingya, isu di Myanmar, itu memang sudah pun diketahui secara umum tentang perkara itu. Dan kemudiannya isu Palestin, dikatakan macam Ridwan menyebut tadi bahawa OIC juga dikatakan tidak memainkan peranan yang sewajarnya dalam usaha untuk mengatasi ataupun membantu pelarian-pelarian. Di mana betul ataupun tidaknya andaian itu? OIC isu Rohingya ni memang menjadi isu besar selain daripada isu Palestin, isu Kashmir. Kita telah berjaya mengheret pemimpin Myanmar ke ICC dan mereka dihukum. Cuma masalahnya mereka tidak melaksanakan. Masalah dengan OIC ni, dia tidak ada kalau European Union, dia ada NATO. Implementing, maknanya melaksanakan, menghukum mana-mana negara yang tak patuh. ASEAN tidak ada enforcement. OIC tidak ada enforcement. Faham tak? Jadi kita terpaksa bergantung dengan PBB untuk menghantar misi keamanan dan segala macam. Jadi berbanding dengan kesatuan Eropah, mereka ada NATO. Amerika, mereka ada NATO. Mereka boleh serang, mereka melakukan mengikut kehendak mereka. Kita tidak ada enforcement. Kita nak buat apa? Itu sebab Israel melanggar tiap-tiap satu resolusi Bangsa Bersatu yang ternyata zalim tersebut. Tak ada apa-apa. Sebab 3 negara pertahankan mereka. Amerika, UK dengan Perancis. Menggunakan kuasa NATO. Menggunakan kuasa veto. Mana ada kuasa Islam dalam 5 kuasa veto? Tak ada. Tak ada. Jadi kita memang, ini adalah kesan daripada Perang Dunia Kedua, apabila jatuhnya Khilafah Osmaniyah. Kita umpama
anak-anak ayam kehilangan ibunya. Itu punca kepada masalah yang kita hadapi pada waktu itu. Secara ikhlas juga, saya juga nak dapat pandangan Datuk lah. Kalau kita bercakap tentang perlindungan pelarian dari perspektif Islam itu sendiri, apakah Datuk merasakan bahawa mungkin umat Islam juga perlu sebenarnya bersatu padu dalam menegakkan apa yang dipanggil sebagai isu hak asasi manusia ini sebenarnya tu? Itu poin yang paling valid lah. Kalau kita faham konsep sirah Muhajirin dan Ansar, saya ingat sepatutnya kita jangan bergantung dengan kerajaan saja. Kita mempunyai syarikat-syarikat, tokoh-tokoh korporat, kita kena turun tangan untuk membantu mereka. Sebab ini wajib. Sebab mereka melarikan diri kerana menyelamatkan akidah mereka. Jadi kerana itulah selain daripada kerajaan, rakyat kena bantu bersama-sama. Yang kaya, yang miskin, semua kena bantu atas dasar menyelamatkan akidah maknanya orang-orang yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka. Setakat ini apakah Datuk berpuas hati, apakah Malaysia telah pun memainkan peranan dengan efektif dalam menjamin keadilan dalam aspek hak asasi manusia dalam latar belakang antarabangsa ini sebenarnya tu? Kita bukan nak muji diri lah. Saya dah terlibat dalam arena antarabangsa peringkat NGO, sekarang peringkat OIC. Memang suara Malaysia itu ditunggu-tunggu. Macam mana respon positif terhadap suara PM dalam bangsa-bangsa bersatu, mengkritik bangsa-bangsa bersatu. Jadi sebagai negara kecil, kita berjiwa besar. Namun kita ini mendapat penghormatan tinggi daripada dunia Islam. Jadi kerana itulah saya ingat Malaysia harus meneruskan dasar ketegasan mempertahankan keadilan sosial, terus mempertahankan nasib umat Islam walaupun belum nampak lagi cahaya di penghujung jalan. Namun demikian kita kena terus bersuara bagi memberi hak kepada mereka yang tertindas. Okey, saya juga nak dapat pandangan Datuk lah, dan saya difahamkan bahawa tidak lama lagi Malaysia, tadi pun Datuk sentuh, akan menjadi tuan rumah bagi seminar yang penting, iaitu bagi OIC dan juga IPHRC. Mungkin boleh kita kongsikan Tok lagi beberapa detail berkaitan dengan seminar ini Tok? Ya, kita pada 5-6 April ni kita akan mengadakan suatu conference international mengenai hak mendapatkan pendidikan kepada pelarian daripada Islamic perspektif. Mana Islamic perspektif. Jadi pelarian itu dalam Islam konsep Muhajirin dan juga Ansar. Tanggungjawab Muhajirin, tanggungjawab Ansar. Kemudian dalam soal pendidikan di Quranik, sebab ayat yang turun untuk membangunkan manusia adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi pendidikan itu adalah penyelesaian jangka panjang kepada apa juga krisis. Jadi ini kita nak tekankan. Jadi kita akan panggil 18 orang pesuruhjaya di seluruh dunia. 6 daripada Asia, 6 daripada Afrika, 6 daripada negara Arab. 18 orang ini adalah pesuruhjaya yang telah terpilih untuk meneruskan agenda hak asasi. Kita akan panggil UN datang untuk menerangkan apa yang telah mereka lakukan, untuk membantu pelarian tersebut dalam bidang education. Kita lihat pakar-pakar daripada NGO yang terlibat di luar negara. Dan kita panggil Turki juga datang, kerana Turki menampung 3 ke 4 juta pelarian Syria. Dan Turki menyatakan bahawa mereka bukan pelarian, mereka adalah muhajirin. Jadi bila kalimah muhajirin itu memberi konotasi spiritual, konotasi ukhuwah Islamiah, itu mereka menampung dan mereka menjaga, walaupun mendapat masalah dalaman juga, tapi mereka mengambil tanggungjawab sebab mereka itu adalah orang Islam yang perlu dibela dan juga
diselamatkan daripada penganiayaan berterusan. Sesuatu yang penting juga saya nak dapatkan pandangan Datuk secara ikhlas lah. Ini berkaitan dengan pelarian-pelarian yang daripada Rohingya yang ada di negara kita, terutamanya lah. Dikatakan tindak tanduk mereka itu kadang-kadang memberikan semacam pandangan yang agak negatif di kalangan rakyat Malaysia sendiri untuk menerima mereka. Apakah OIC juga, pihak Datuk juga melihat ini sebagai satu situasi yang serius sebenarnya tu, dan bagaimana untuk mengatasi ataupun memperbaiki situasi seperti ini tu? Itulah, saya ada pengalaman peribadi, Datuk Syarkawi. Saya buka sekolah untuk Rohingya. Sebelum itu, saya lihat ramai anak-anak Rohingya itu minta sedekah. Betul. Banyak sedekah. Bila saya buka sekolah, saya minta mereka datang ke sekolah, mereka malu minta sedekah. Mereka punya harga diri. Dari segi itulah saya fikir masalah yang berlaku ni kerana mereka tidak mendapat pendidikan. Jadi mereka akan bawa budaya mereka. Waktu mula-mula saya menangani isu Rohingya ni, bila mereka datang ke pejabat saya, dinding-dinding di luar pejabat saya penuh dengan sirih. Mereka makan sirih. Kemudian mereka ludah. Jadi bila kita didik mereka, budaya makan sirih ni kita dah lalui. Orang Melayu pun dulu makan sirih. Sekarang mana ada orang Melayu makan sirih dah. Jadi kamu kena berhenti sebab ini budaya Malaysia. Kamu jangan bawa budaya makan sirih dan kemudian meludah ke dinding-dinding pejabat. Itu bagi saya memang oleh kerana mereka tidak mendapat pendidikan, tidak bagi akses kepada pendidikan, mereka akan membawa budaya mereka daripada sana. Dan ini yang menimbulkan masalah. Yang kita viral satu ketika, mereka bela ayam dalam flat mereka, bela kambing, sebab mereka tidak dapat pendidikan, mereka tidak dapat ruang untuk memahami budaya mereka. Pendedahan yang sewajarnya. Pendedahan tak ada. Itu masalahnya. Itu sebab bagi kita pendidikan tu sangat penting, sebab kita dah buat eksperimen. Anak-anak yang meminta sedekah, bila dapat pendidikan, dia malu minta sedekah. Automatically dia dah rasa ada harga diri, dia tak mau minta sedekah lagi lah. Dia nak belajar. Yang inilah mengapa education sangat penting. Sekolah tu ada lagi tu? Ada. Saya ada 5 sekolah. 5 sekolah untuk mendidik mereka, 1000 pelajar. Dan di mana saya pergi, di situ jarang ada orang yang minta sedekah. Anak-anak tu jadi malu sebab kita tanam mereka tentang pendidikan, akhlak dan harga diri. Tapi yang minta sedekah pun masih ada sebenarnya. Masih ada sebab sekolah tak mencukupi. Hanya 30% saja yang dapat belajar sekolah. Yang lain tu masih lagi tidak belajar. Patutlah. Okey, apa yang Datuk harapkan sebenarnya daripada seminar ini tu, daripada hati kecil Datuk sendirilah? Saya yakin bahawa pendidikan adalah penyelesaian kepada masalah pelarian ni. Beri mereka pendidikan, mereka akan ingat kita di mana-mana mereka pergi. Baru ni saya pergi ke Afghanistan. Saya bertemu dengan puluhan pelajar-pelajar Afghanistan waktu mujahidin, mereka belajar di sini, dan mereka terima kasih dengan Malaysia, dan mereka sekarang memegang jawatan-jawatan penting, dan mereka nak bantu Malaysia sebab Malaysia, mereka terhutang budi dengan Malaysia. Kita tak tahu nasib dia orang ni. Satu hari besok kita memerlukan bantuan mereka. Jadi kerana itu goodwill pendidikan ini adalah a sure win. Maknanya pasti kita akan menang. Pasti kita akan berjaya, dan manfaatnya bagi saya guaranteed, sebab Quran mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Dok, kita berehat buat kali terakhir, dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat kita kongsikan berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini, iaitu IPHRC, hak dan pelindungan pelarian. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita hampir-hampir di penghujung Ruang Bicara sebenarnya, tapi ada masa lagi untuk saya kongsikan beberapa lagi isu yang penting dan menarik bersama dengan tetamu kita, Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman.
Baik Tok, satu lagi perkara yang ingin kita lihat ialah ia je bukan suatu tugas yang mudah sebenarnya untuk menyekat kemasukan pelarian ini ke negara kita, macam Datuk katalah negara kita seolah-olah menjadi pilihan utama kepada pelarian ini. Tetapi apakah Datuk melihat bahawa mungkin beberapa tindakan-tindakan tertentu perlu diambil sebenarnya dalam usaha untuk menyekat kemasukan pelarian ini? Apa yang boleh kita buat sebenarnya tu? Ya, saya rasa dengan menyekat mereka ketika mereka dah sampai ke padang kita, bagi saya terlambat. Ya, kita menghalau mereka ke international water pun terlambat. Kita kena pergi at source. Ya, jadi saya merasakan bahawa tekanan 5 perkara tersebut nampak tidak dipedulikan. Betul. Jadi tak ada pilihan, ASEAN harus bertindak. Ya, sekurang-kurangnya masuk dan melihat dan dialog dengan segala macam. Cuma masalahnya semangat anti-Islam di kalangan pemimpin Myanmar, termasuk yang memperjuangkan demokrasi, sangat tinggi. Islamofobia itu sangat tinggi. Rohingya ni dikaitkan dengan isu Islam. Ya. Jadi kan itulah isunya kompleks. Namun demikian Malaysia tak boleh bertindak bersendirian. Ya. Namun demikian isu nak menyekat tu mesti at source. Bukan di tengah laut. Dah sampai tengah laut itu kita tak boleh tidur. Kalau kita halau mereka tengah laut, mereka mati. Saya tak fikir, kalau saya tak boleh tidur. Ya, we have to go at source. Jadi macam mana caranya? Yang itu saya ingat complicated dan kompleks. Saya difahamkan tu betul ataupun tidak, ada sindiket sebenarnya yang menguruskan kemasukan pelarian-pelarian ini, dan pelarian-pelarian ini juga masuk dengan bayaran yang cukup tinggi kepada sindiket ini itu ya. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh kerajaan Thailand misalnya, mereka telah berjaya sebenarnya menyekat pelarian-pelarian yang cuba masuk ke Malaysia ini melalui Thailand dan sebagainya. Apakah anda lihat bahawa kerjasama ASEAN seperti inilah yang kita perlukan sebenarnya tu? Itu bagi saya Thailand kena bekerjasama dengan kita. Saya dapat gambaran juga Indonesia ada makna berbanding dengan Malaysia mendapat lebih layanan oleh kerajaan Myanmar. Kalau Malaysia ni mungkin mereka dah sebab kita keras mengkritik mereka sebab kita yang paling banyak menanggung orang-orang Rohingya. Contohnya. Tapi saya difahamkan Indonesia dia ada akses. So kita minta Indonesia lebih berperanan untuk membantu. Dari segi itu dah saya ingat semangat ASEAN harus dilakukan. Tak boleh Malaysia keseorangan dalam hal itu. Malaysia, kalau Malaysia ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang ada, kita harap Indonesia, Thailand boleh berperanan dalam soal menangani at source, bukan di tengah laut. Mesti di tempat puncanya sendiri. Tapi daripada pengalaman Datuk sendirilah, bila kita sentuh tentang golongan Rohingya di sini tu, mereka mampu mengeluarkan pembelanjaan yang besar kepada sindiket-sindiket yang membawa mereka masuk itu sendiri. Apakah mereka memang ada pendapatan yang begitu baik ketika berada di Myanmar itu? Mereka sudah melalui proses ni dah lebih 30 tahun. Sudah ada diaspora Rohingya di Amerika Syarikat, di Jepun, di Australia, di negara Eropah. Diaspora inilah yang banyak membantu mereka. Jadi kerana itu setakat untuk menyelamatkan negara mereka, negara yang paling dekat dan negara Islam adalah Malaysia. Dan bila ada berlakulah sindiket, yang itulah yang menjadikan nak menahan daripada mereka terus untuk datang ini jadi masalah sikit. Dari segi itu. Pandangan OIC sendiri tu terhadap Malaysia lah, apakah kita sebenarnya telah pun berjaya sebenarnya memainkan peranan dengan efektif dalam menjamin keadilan dalam aspek hak asasi manusia sebenarnya tu? Ya, bagi saya Malaysia, Datuk kena lihat ya. Kita telah menampung orang-orang Somalia. Ramai kat Malaysia ni. Kita juga dulu Afghanistan masih ada lagi. Rohingya ramailah. Syria ada. Maknanya kita ni dari segi komplimen mengapa orang datang ke Malaysia?
ya, kerana kita adalah negara Islam, ya, dan ramai di kalangan masyarakat Somalia yang telah pun ada yang dah balik, ada yang jadi menteri. Ada yang jadi menteri, ya, mereka mendapat pendidikan daripada Malaysia dan mereka dah jadi menteri di Somalia. Walaupun negara Somalia itu bergolak, tapi goodwill kita baik. Jadi bayangkan image Malaysia dari segi mendidik generasi pelarian tersebut, goodwill kita tinggi di Bosnia, goodwill kita tinggi di Somalia, goodwill kita tinggi di Afghanistan, ya, di mana-mana pelarian yang pernah belajar di Malaysia, goodwill kita sangat tinggi, dan itu perlu kita manfaatkan untuk bilateral relation, untuk ekonomi, untuk faedah-faedah diplomatik yang lain-lain. Dari segi itu peranan Malaysia ni sebenarnya kita suka tak suka, maknanya kita telah menyumbang sesuatu ke arah pembangunan. Mereka belajar dekat sini, tapi mereka telah membangunkan negara mereka masing-masing kerana didikan kita di negara kita. Dengan social problems yang kadang-kadang dibangkitkan oleh pelarian-pelarian itu sendiri, apakah Datuk melihat ini juga antara aspek yang perlu diberi perhatian oleh semua, termasuklah mungkin Suruhanjaya yang Datuk anggotai sekarang ini? Ya, itu sebab kita nak meyakinkan pelarian ini mereka membawa budaya mereka sendiri. Mereka tidak mendapat pendidikan. Mereka buka madrasah pun mereka belajar cara mereka tak faham tentang suasana mereka. Jadi segi itulah saya faham sentimen orang luar ini berlaku di mana-mana negara yang punya pelarian yang jumlahnya banyak. Kalau sedikit tak ada masalah. Itu juga berlaku di Turki sekarang. Itu juga berlaku di negara Eropah. Jadi sentimen kebencian kepada itu timbul oleh kerana bila ekonomi merudum, maka kek itu tambah kecil. Dari segi itu ada masalah. Dari segi itulah semangat keislaman, kesabaran, toleransi itu perlu kita bibit dan tidak mudah, saya tahu. Ya. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya tu, ya. Tinggal lebih kurang 4 minit saja lagi, 4-5 minit saja lagi. Apa lagi yang ingin Datuk sampaikan bila kita bercakap tentang IPHRC, hak dan perlindungan pelarian ini tu? Ya. Saya pertamanya merasakan Malaysia ini adalah dengan dasar luar kita yang sangat progresif, dan saya sebut sebagai ummatik, ya, kita menekankan soalan solidariti ummah itu harus diteruskan, ya, dan oleh kerana manfaat yang kita dapat sebenarnya terlalu banyak. Cuma kita tidak dapat memanfaatkan goodwill yang telah kita bina tersebut untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan antara dua buah negara. Yang ini perlu kita capture. Kalau tidak, kita mendidik saja tapi kita dapat manfaat daripada goodwill yang telah kita bina. So bagi saya seminar yang kita nak buat ni ialah menekankan soal pendidikan. Ini adalah langkah yang paling tepat yang akan memberi manfaat kepada semua kita dan juga kepada mereka untuk kepentingan dua buah negara dan juga umat Islam seluruhnya. Dan apakah Datuk secara peribadi juga akan terus melontarkan suara yang lantang dalam Suruhanjaya OIC ini sebenarnya? Ya, maknanya itulah saya akan meneruskan legasi Malaysia yang telah dirintis sejak dulu. Malaysia dengan isu Palestin sejak tahun puluhan tahun. Kita akan berterusan memperjuangkan isu ini kerana ini merupakan tanggungjawab kita. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sekurang-kurang kita boleh bersuara. Itu kita punya pendirian yang sepatutnya kita pertegaskan dan teruskan legasi baik yang dicipta oleh Malaysia ini untuk menggambarkan kebebasan dan juga dasar luar Islam kita. Apakah secara peribadi juga Datuk melihat bahawa isu ataupun masalah fenomena pelarian ini akan berterusan untuk jangka masa yang panjang tu? Saya nampak ianya akan berpanjangan selagi regime change ini tidak berhenti, selagi tidak ada keamanan di Syria, di Iraq, ya, di Myanmar tidak diberi hak. Saya fikir kita terpaksa menerima realiti pelarian ini akan berlaku sekurang-kurangnya 10 tahun yang akan datang. Kita tidak ada pilihan. Kita have to deal with it. Kalau kita menutup pintu, saya fikir kita akan rugi. Kita kena deal, suka tak suka, kita kena kreatif dan terus bersuara bagi menangani masalah ini, sebab bebannya kepada kita. Betul. Dan kita harus bertegas pada kali sama.
isu kemanusiaan tak boleh kita ketepikan saja. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada berbahagia Dato' Ahmad Azam Abdul Rahman, Pesuruhjaya Suruhanjaya Bebas Tetap Hak Asasi Manusia PHRC, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Banyak maklumat yang saya perolehi pada Datuk, dan kita harap selepas ini Tok, ya, ini bukan kali pertama dan terakhir Tok, ya. InsyaAllah Datuk mungkin boleh datang lagi ke ruang bicara ini. Ini merupakan isu yang perlu sebenarnya kita war-warkan dari masa ke semasa, dan kita juga sebenarnya perlu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana keberanian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membangkitkan isu ini di PBB sendiri, dan kita harap PBB dan juga ASEAN akan melihat apa yang kita perkatakan ini sebagai sesuatu yang serius, dan tindakan yang bersifat positif akan dapat dilakukan oleh PBB dan juga ASEAN khususnya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda yang sentiasa kami tepati, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak.